Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sesungguhnya ketidaktentuan hanyalah ciptaan manusia sahaja. Menarik untuk direntas tulisan Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa yang bertajuk 2022 menyambung ketidaktentuan pada 1 Januari 2022 lalu. Dan bercakap tentang realiti yang kita sedang hadapi iaitu masalah kelangsungan hidup rakyat pasca COVID-19 yang tidak mengenal apa ideologi politik kita. Sejak dikejutkan dengan pandemik global pada awal tahun 2020, dunia terpaksa membiasakan diri dengan era ketidaktentuan atau uncertainties. Ia ungkapan kepada suasana yang sukar dijangka seperti lazimnya kerana COVID-19 telah memporak-perandakan sesuatu kebiasaan yang sepatutnya boleh dijangka apa akan berlaku katanya. Menurut beliau, pasca COVID-19 membentuk lanskap baharu yang di luar jangkaan dan memaksa dunia memikirkan kelaziman baharu iaitu new norms untuk berhubung antara satu sama lain. Keseluruhan aktiviti manusia didefinisikan mengikut piawaian norma baharu. Paling terjejas teruk ialah kegiatan ekonomi yang meninggalkan kesan negatif kepada pertumbuhan dan sekaligus menjejaskan kehidupan rakyat. Kerajaan dunia terpaksa lakukan bajet suntikan mega bagi rakyat berbelanja dan mengekalkan nyawa ekonomi. Bila menzahirkan kebimbangan terhadap cabaran mendatang, bagaimana kerajaan hendak berbelanja untuk suntikan dalam keadaan dananya yang terhad. Bukan itu sahaja isu yang mencabar negara. Politik semakin tertekan dengan tuntutan sebuah pemerintahan yang lebih telus dan terbuka. Di sebalik suasana politik yang menekan pada pihak yang menggunakan alasan COVID untuk menghadkan demokrasi dan keperluan seimbang sehingga menjejaskan penguatkuasaan berkesan dalam mengawal penyebaran. Norma kempen dan bagaimana parti politik berhubung dengan pengundi berubah sehingga demokrasi berpilihan raya diberi definisi baharu yang mengelirukan, ujarnya. Beliau dipercayai merujuk kepada kekangan untuk berkempen bagi menjelaskan isu yang berbangkit dan manifesto parti kepada rakyat. Kekangan ini telah mencacatkan sistem demokrasi berperwakilan itu sendiri. Dalam hubungan ini, beliau berkata untuk mengekalkan status quo sistem demokrasi dan segala mekanismenya menjadi satu cabaran pada tahun ini. Cabaran 2022 ialah membiasakan ketidaktentuan tanpa menjejaskan keperluan prinsip demokrasi dan proses seimbang serta memulihkan keperluan kehidupan rakyat, ujarnya. Beliau juga merujuk kepada cabaran perubahan iklim dan kesannya kepada kehidupan rakyat yang memerlukan perhatian yang lebih serius. Ia mengatasi cabaran pandemik COVID-19. Banjir yang melanda negara menutup tirai 2021 adalah mesej jelas kepada perlunya dasar yang lebih tegas menangani kesan pemanasan global dan impaknya kepada kehidupan rakyat. Kalau kita menganggap kesan pandemik adalah kemuncak cabaran kepada tamadun manusia hari ini, maka tanggapan kita mungkin meleset. Tamadun manusia baru sahaja dapat peringkat warming up untuk kita berhadapan dengan kesan lebih buruk iaitu kesan perubahan iklim. Tahun 2022 adalah permulaan kepada cabaran yang lebih hebat kepada tamadun manusia. Sebagai jawapan kepada persoalan ini, Mujahid berkata, hanya dasar yang berkesan, perubahan gaya hidup dan sikap holistik kerajaan kepada konsep kelestarian akan membawa kita menghadapi dan menangani cabaran ini dengan berjaya. Tahun 2022 akan menyambung ketidaktentuan sebelum ini. Bezanya ialah jika kita mengulangi kegagalan pada tahun 2021, kegagalan kali ini akan membawa huru-hara yang lebih dahsyat kepada kepimpinan negara. Sama ada demokrasi atau kuku besi akan memimpin ketidaktentuan ini adalah pertembungan berterusan sepanjang 2022, tegas beliau. Melihat kepada kebebalan dan keangkuhan pemimpin Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kini, keupayaan kerajaan untuk menangani cabaran ketidaktentuan ini
amat meragukan. Mereka hanya berjaya merancang dan melaksanakan kudeta untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi selepas itu mereka tidak tahu apa lagi yang patut dibuat kerana COVID-19 mengganas sehingga kerajaan jadi bingung. Kebingungan itu masih bersisa sehingga ke hari ini berdasarkan daripada apa yang mereka lakukan apabila negara diserang banjir besar. Justru kita tahu pemerintah kini bukan daripada kalangan yang cerdik pandai bahu pun menjaga kepentingan rakyat. Namun kita tidak akan dapat merubah senario politik ini jika sikap Pakatan Harapan terhadap isu komunikasi kepada akar umbi tidak diselesaikan segera. Antaranya sikap pemimpin tahu semua dan hanya percaya kepada orang keliling yang mungkin talam dua muka. Dalam bahasa mudah, raikan pengamal media walaupun mereka sekadar pengkomen dalam media sosial. Kenapa mereka tidak boleh diabaikan? Jawapannya, kerana mereka adalah rakyat. Mereka pengundi dan ingat, mereka sentiasa memerhati.